A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ciri yang ketiga, tuan-tuan, sidang penonton, muslimin dan muslimat, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka sangkutkan harapan. Allah Ta'ala suruh, kalau kamu nak menjadi orang mukmin, nak jadi orang yang beriman, ciri-ciri yang ketiga ialah, kamu bila kamu telah buat sesuatu, akhirnya kamu hendaklah sangkutkan harapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan suatu perbuatan yang syirik, tuan-tuan. Apa maksud syirik? Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bagi ujian sikit kepada kita. Ya. Kan banyak kita terima ujian. Ujian kesedihan. Ujian hati tidak tenang, tuan-tuan. Itu anugerah tu. Hati tak tenang. Ramai orang harta yang banyak. Harta banyak berjuta-juta, tuan-tuan. Tapi kalau hati tak tenang, tak ada makna hidup. Tak ada makna hidup. Kalau sama juga harta yang berjuta-juta, kalau sakit, tak ada maknanya, tuan-tuan. Tak ada makna. Orang lain boleh makan zat, kita tak boleh makan. Ha? Orang lain boleh tidur lena, kita tak boleh tidur lena. Kerana ketenangan itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab kita sangkutkan harapan kita. Kita telah buat suatu benda, maka kita sangkutkan harapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tak tenang, tuan-tuan. Di samping kita akan mendapat dosa. Sebab mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan contoh. Kalau Allah Ta'ala bagi kita sakit lah. Ini ada satu cerita, rakan-rakan kita. Ya. Dapat Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia, sakit. Lumpuh. Separuh badan, mati separuh badan. Akibat daripada macam-macam penyakit lah. Terbaring, tuan-tuan. Anak suap nasi kan, suap kan. Suap nasi dekat sini, tuan-tuan. Kan? Makan pengunyah boleh separuh, nak ludah. Meludah pun tak boleh. Ingat macam mana, tuan-tuan? Meludah pun nikmat tau. Sebab tu meludah ni, kena hati-hati. Allah Ta'ala tarik nikmat meludah. Dah tak boleh nak meludah. Ini asal khuat tu tak kira dah tempat mana-mana. Dekat masjid saya tengok, khuat tu dekat longkang masjid. Masya-Allah. Kan? Kalau Allah Taala bagi mati separuh tubuh, dah tak keluar air liur kita, tuan-tuan. Dah terbejejeh keluar ikut sini, tengok pun geli. Tak? Macam tu. Nikmat. Katakan kalau Allah Taala bagi kita sakit. Macam kawan kita ni. Allah Taala nak uji dia. Nak uji. Datang kawan-kawan berubat, bawa pergi ke hospital, tak juga sembuh. Datang buat cara perbuatan Islam, tak sembuh. Bukan perbuatan Islam tak bagus, tapi Allah Ta'ala nak uji dia. Bagi lagi sakit, bagi lagi sakit. Tiba-tiba ada orang bagi tahu, Syekh, kalau nak baik, bawa ayah hentar ni, pergi ke kuil sana. Ada seorang Sami Buddha, tuan-tuan. Ada seorang Sami Buddha berubat ni, best. Ada dah orang pergi. Yang tua jadi muda balik, berubat dengan dia. Yang bongkok jadi tegak balik. Yang separuh mati dah. Hidup dua-dua paruh lagi. Nah. Jadi Allah Ta'ala nak uji lagi. Lalu buka pintu hati dia. Terus bawa ke kuil berubat. Diuji dia lagi. Tiba-tiba buat baik, tuan-tuan dia. Dia cakap apa? Ini perbuatan Islam semua karut. Ayat-ayat Quran semua karut lah. Ini ustaz-ustaz semua tak boleh pakai lah. Habis yang boleh pakai siapa? Sami Buddha tu juga. Nah, tengok. Tak ada jiwa, tuan-tuan. Tak ada jiwa. Tak ada jiwa Islam. Tak boleh letak jiwa Islam. Baru Allah Ta'ala uji sikit. Tak uji dengan benda-benda yang lebih banyak lagi. Tengok. Sangkutkan harapan kita. Sebab tu kalau adik-adik yang nak ambil periksa, tahun depan lah. Tahun ni dah habis. Tak kira lah tahun depan bila. Mana akhir tahun nak ambil periksa. Setelah kita berusaha baca buku dan sebagainya, buat kerja sekolah, buat apa-apa assignment yang diberikan, akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Solat jangan ditinggalkan. Berdoa kepada Allah SWT. Bukannya pergi nak release tension, pergi tempat pub-pub, pergi tempat hiburan, pergi tempat kelab-kelab.
ambil macam-macam untuk menghilangkan tension. Tidak, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangkutkan, ya Allah, berdoa. Aku telah berusaha, ya Allah, berusaha, aku telah ikut apa yang cikgu aku suruh, apa yang ibu bapa aku suruh. Akhirnya, ya Allah, aku bagilah aku buka pintu hati, cerahkanlah hati aku, ya Allah, untuk aku menjawab apa yang aku baca. Sangkutkan harapan kepada Allah SWT. Begitu juga di bidang pekerjaan. Kan? Di bidang pekerjaan, ya Allah, aku bagilah hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kerja aku yang aku lakukan, ya Allah, ikhlas kerana-Mu, ya Allah, dapat aku mencari rezeki untuk aku bagi makan anak pinak dan isteri serta suami aku, ya Allah. Kerana bila kita makan, tentu jadi darah daging. Yang menjadi tak seronok tempat kerja dan sebagainya itu sebab tak sangkut ke harapan Allah Ta'ala. Bermula waktu bekerja tak ada dengan doa. Akhir waktu kerja tak ada dengan doa. Lepas tu duduk tidak ada integriti. Sepatut masuk pukul 8.30, masuk pukul 8.30. Pukul 9 tak ada kat pejabat. Tengok mana kat kafeteria kat bawah. Minta maaf, bukan tuan-tuan, orang lain. Ya? Tak ada dekat pejabat. Susah nak cari sebagainya. Pukul 12 baru jumpa. Itu duduk sekejap. Pukul 1 rehat. Pukul 2 masuk balik. Dia masuk pukul 3. Ini keadaannya. Ya? Sangkutkan harapan. Akhir kita ni, hidup kita ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, Allah Ta'ala kata. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali, tidak ada benda lain kecuali adalah untuk illa liya'budun, adalah untuk beribadat kepadaku. Ya. Kita kadang-kadang cepat nak menyalahkan orang. Itu keadaannya. Tanpa melihat diri kita sendiri. Ingat, 1 kita tunjuk kepada orang, 3 kita tunjuk kepada kita balik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton yang begitu setia berada di kaca TV sekalian. Masih lagi bersama dengan saya, Haji Zulkifli bin Ahmad, dalam tajuk ruangan solusi. Tajuk pada hari ini adalah sifat-sifat orang mukmin. Kita ambil surah Al-Anfal ayat 2. Yang keempat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah? Allah berkata, alladzina yuqimunas salat. Ciri-ciri orang mukmin yang keempat ini ialah yang mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salat. Orang-orang yang mendirikan salat, bukannya orang-orang yang mengerjakan salat. Sebab beza di antara orang yang mendirikan solat dengan orang yang mengerjakan solat. Beza. Ya, macam kita kalau kita kata, aku kerjakan kau, ambil kepala dia dang terus. Itu mengerjakan. Tapi bila kita sebut mendirikan bangunan, apa yang kita buat? Pertama kita kena tengok dulu tanah tu. Okey tak okey tu buat bangunan. Kemudian kita ratakan tanah berkenaan. Kemudian buat kedalaman tanah dia. Pastikan tanah tu boleh menampung bangunan 15 tingkat kita nak buat. Lepas tu sodok, buat pasak, buat bim, akhirnya berdirilah sebuah bangunan yang begitu indah 15 tingkat, tuan-tuan. Cantik sebab apa? Ada master plan-nya, ada yang pekerja yang bagusnya, ada jentera yang baik, ada bahan-bahan binaan yang baik. Terbina je. Begitu juga dengan solat. Solat dibina di atas 13 rukun. Ada, tuan-tuan, saya satu ketika saya menjadi penemu duga kepada salah satu jawatan guru lah. Saya tanya yang masuk tu. Saya tanya, Ustaz nak jadi guru kan? Minta Ustaz sebutkan rukun solat ada berapa puluh? Saya sengaja sebut 30 tu. Nak uji dia kan. Dia garu kepala. Rukun solat Ustaz. Dia kata, ya rukun solat. Berapa puluh ada? Rasa saya ada 30 Ustaz. Sama jawab rukun solat 30. Ingat rukun tu dia yang buat kali. Rukun solat ada berapa? Ada 13. Ya? Kalau rukun solat aku tak tahu. Macam mana nak sempurnakan solat? Mendirikan solat. Ya. Solat ini perkara yang utama akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti. Ya. Tapi persoalannya ialah apa masalah dalam solat yang biasa kita hadapi, tuan-tuan. Yang biasa kita hadapi dalam solat ini ialah tidak khusyuk. Nanti saya akan bicarakan perkara ini dalam bab yang lain. Ya. Begitu juga kalau masalahnya akan menjadi masalah kepada kita untuk khusyuk ialah bila ada dua penyakit. Satu penyakit was-was, satu lagi penyakit latah. Tuan-tuan yang ada penyakit was-was atau penyakit latah tak boleh jadi imam. Bukan sekadar tak boleh jadi imam, tapi dia boleh mengganggu solat kita, tuan-tuan rahmati Allah SWT. Kalau ada sekarang tolong buangkan penyakit latah. Orang cucuk sikit air melatah kau, kan? Ada satu kes tempat di kampung saya. Tu imam ni dah umur lanjut dah. Bukan saya kata tu imam yang umur lanjut ni macam mana. Tapi dia ada penyakit latah. Jadi satu hari sembahyang maghrib, tuan-tuan.
Semayang maghrib. Pakai mic macam saya pakai sekarang ni tuan-tuan. Satu kampung dengar tu. Saya pun masuklah semayang belakang dia, semayang maghrib. Waktu hujan tuan-tuan. Ada peti lagi. Semayang maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam lama. Otai punya tu imam. Sebelum tu orang dah cerita dah. Mam, bagi orang muda lah jadi tu imam. Dia kata orang muda bukan tahu benda. Dia kata ini orang lama banyak ilmu. Tak nak mengalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan peti tuan-tuan. Dung peti. Dia melatah. Ambang kau, dia kata melatah. Masalah orang melatah ni, dia tak sedar dia melatah. Kita orang yang kat belakang yang solat ni tak tahan ni Allah. Ambang kau, satu kampung dengar. Dia terus semayang. Alhamdulillahi Rabb. Baca dia semayang seorang-seorang tuan-tuan. Dia tak sedar kita orang dah berhenti. Nak berhenti nak semayang macam mana tuan-tuan? Kalau macam tu berlaku pada tuan-tuan, mahunya ketawa lah. Tak. Itu keadaannya. Tak, kita pun tak khusyuk. Kita sendiri pun tak khusyuk. Habis semayang dia tanya, kenapa engkau orang ni tak semayang? Nak semayang macam mana? Tu imam latah. Kami gelak lah. Itu keadaan. Ini halangan. Kalau melatah tak boleh jadi imam. Itu baik disebut mak engkau. Kalau disebut benda lain, tak naya gitu. So kalau ada latah sekarang, buang latah tu. Yang keduanya ialah al-waswas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Semayang tu waswas. Penyakit waswas. Macam mana? Dia waswas dalam solat ni ada 3 tempat. Saya dah buat kajian dah. Mana-mana saya pergi ceramah pun saya dah bagi tahu kepada jemaah-jemaah bahawa kalau ada penyakit waswas, tolong buangkan. Di mana ada penyakit waswas? Pertama, masa nak lafaz niat. Lafaz niat. Lillahi ta'ala. Satu ketika saya nak balik ada sebenarnya di satu tempat. Saya singgah di satu masjid. Semayang Jumaat. Habis imam baca khutbah, turun. Saya betul-betul belakang imam. Sebelah saya ada pakcik. Kenal ya pakcik? Ya. Semayang. Allahu Akbar. Bila imam Allah, kita pun Allah. Semua jemaah yang angkat. Tapi di sebelah dia ada penyakit ni. Latah tadi. Nak lafaz niat tu. Lillahi ta'ala wasallim. Lillahi ta'ala wasallim. Lillahi ta'ala. Makin lama makin kuat tuan. Lillahi ta'ala. Hui! Dia marah ke diri dia sendiri. Makin lama masa dia duduk hui tu, dengan saya terkejut, dengan tu imam terkejut, dengan orang tepi dia pun terkejut. Bila kita terkejut, fokus kita dah hilang, khusyuk kita dah hilang. Daripada ingatkan Allah Ta'ala, dah ingatkan dia. Takkan berdosa, dia berdosa lah. Sebab mengganggu orang lain. Tak marah tuan-tuan, nak cerita keadaannya. Dia dapat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bila imam angkat Allahu Akbar rakaat, dia dapat tuan-tuan. Lillahi ta'ala salli fardhu. Allah. Baru dapat tuan-tuan. Tak tahu apa jenis penyakit macam ni. Tempat yang kedua yang dia was-was ialah masa nak angkat takbir. Allah. 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 Macam dia ada macam mainan robot anak kita tu yang tak ada bateri tu kan. Jadi macam tu. Angkat takbir Allah. Masa dia angkat tu dia pula orang jenis kuat lentang punya orang. Habis dengan muka-muka saya pun dia nak sapu sebelah. Masa kita elak sikit. Dah lari dah badan kita kan. Itu masalah banyak dia mengganggu kita. Dia nak angkat habis. Tempat yang ketiga yang dia was-was, orang was-was ni masa nak dalam tahiyat akhir. At-tasyahud tu, nak asyhadu tu, asyhadu. Saya di sebelah pak cik tadi, bukan saya nak menengok, tapi bila dia macam tu, asyhadu. Jadi saya pun menjeling sikit nengok, teruknya tangan orang ni, kan? Macam nak potong pun ada. Asyhadu la, dia pusing macam tu pula. Habis solat saya tanya, pak cik kenapa macam ni? Dia kata, saya tak sedar, tapi saya tengok dekat Mekah lagi teruk. Saya kata dekat Mekah jangan kira. Dekat Mekah jangan kira tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana perempuan haji, perempuan haji, perempuan hajah ni, ataupun yang pernah buat umrah. Kat Mekah kan macam-macam, kan handphone dalam ni, dalam kocek. Terus Allahu Akbar. Kering-kering punya handphone, dia boleh angkat. Anak solah, dia letak balik. Macam tu. Macam kita semayang, Allahu Akbar kita semayang. Tiba-tiba ada hamba Allah datang semayang betul dengan kita. Ini bukan semayang jenazah. Ini semayang betul punya, semayang fardu. Habis nak rokok macam mana? Nak tolak dia teman-teman? Tak boleh. Terpaksalah kita cari mana tempat nak sujud, nak rokok macam mana. Akhir sekali rokok atas punggung dia. Itu masalah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dah tak boleh. Itu darurat. Ramai orang sangat. Tapi kita dekat Malaysia ni tak ada dah sampai jemaah macam tu sekali.
So kena buang. Bagaimana nak buang benda ni tuan-tuan? Hendaklah buang dia dengan zikir. Berzikir dalam diri kita. Berzikir. Jadikan amalan zikir ni. Jangan kita suka mendengar lagu-lagu yang lain tapi zikir kita tak dengar. Zikir tak dengar. Zikir yang mudah-mudah. Contohnya apa? Tuan-tuan tengah bawa kereta. Ataupun dulu, ingat ada ibu-ibu kita dulu. Kalau dia buaikan kita, kan, dengan kain apa? Kain batik Jawa dia je. Tak ada dah macam sekarang. Batik Jawa lepas tu 2 spring. Apa yang dia buat? Spring tu pun dah kira orang kaya dah. Dulu pakai apa? Tali tu tuan-tuan. Tali yang ikat lembu tu, yang cucuk lubang hidung lembu tu. Tu tali tu yang buat dibuainya. Kan? Dia buat apa? Saya nak buat zikir dia dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita pun dengar. La, ibu kita sedang membuat kita. Dengar zikir tu. Sebut apa? La ilaha illallah. Lepas tu sekarang dah habis dah zikir tu semua. Ada yang elektrik tuan-tuan. Yang elektrik pakai bateri. Bukan pakai bateri. Pakai apa? Current lah. Letak kat situ. Kita tak ke mana-mana. Kita letak buat lagu kat situ. Sebab tu sekarang anak-anak kita membesar dengan benda-benda ni. Macam-macam lagu keluar dengan joget macam ni. Gangnam Style tak Gangnam Style. K-pop tak K-pop. Kepop tak K-pop. Macam semua ada. Nak marah ke siapa? Marah ke diri kita sendiri. Buat didik anak macam tu. Minta maaf. Jangan marah kan. Ini saya cerita saja keadaannya. Tak. Gantikan. Zikirkan. Tuan-tuan, daripada beli yang CD yang mengarut ni, baik beli CD zikir. Lagi minggu pun ada keluar CD-CD yang halwa telinga jadi makanan. Contoh apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir-zikir taubat macam ada. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tuan-tuan boleh beli CD. Boleh beli CD. Nak ikut saya mungkin tak sempat. Mula sikit-sikit yang macam ni. Ini akan mendidik hati kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tadi yang keempatnya ialah allazina yuqimunas salah. Orang-orang yang mendirikan salat. Apa yang kelima, tuan-tuan? Yang kelimanya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menafkahkanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Keluarkan. Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha penyayang, tuan-tuan. Manjadda wajada. Siapa berusaha dia pasti akan berjaya. Siapa bekerja dengan betul, dengan penuh keyakinan yang tinggi, dengan penuh committed, dengan penuh komitmen, Allah Ta'ala akan bagi rezeki, iaitu melalui gaji dan penambah-penambah rezeki lain, tuan-tuan. Banyak yang kita dapat. Tapi kalau banyak yang kita dapat, sebenarnya dalam harta kita ada hak orang lain juga. Hak siapa? Hak orang miskin, hak orang fakir, itu asnaf, tuan-tuan. Maka hendaklah keluarkan sedekah. Kan? Kita kadang-kadang, ya Allah, minta maaf cakap lah. Kita untuk diri kita sendiri, kita spend a lot of money. Banyak duit. Ada satu kes, bukan satu kes, satu cerita. Rakan saya ni seorang orang yang banyak duit lah. Orang banyak duit. Tak payah sebut nama siapa, nanti mengumpat. Orang ni banyak duit. Dia kata, Ustaz, kata isteri saya, dia kata, untuk hari raya tahun 2012 dulu, spend a lot of money. Berapa? Untuk tukar perabot depan, perabot rumah saja 25,000. Saya kata, Masya Allah, banyaknya. Kalau bagi kepada orang pergi haji, dapat 2 orang dah tu. Kan? Tapi bila bab sedekah masjid, tuan-tuan, berkira. Keluar masjid, akan ada tong. Ambil duit dah. Nak sedekah, ambil duit dalam wallet. Tengok, 50, tarik RM50. Mahal. Masuk balik. RM10. Mahal juga. RM5. Mahal. RM1. Penyudah yang apa, tuan-tuan? 10 sen. Ambil korek. Ambil, letak, tengok orang dulu. Letak, keleting. Lepas tu lari cepat-cepat. Takut orang nampak siapa yang bagi duit 10 sen. Pakai kereta besar. Minta maaf. Bukan tuan-tuan ni cerita orang lain ni. Bukan tuan-tuan.
pakai kereta besar, rumah besar, tapi sedekah kepada masjid, sedekah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni berkira. Tuan-tuan, ingat satu hari, bila kita dalam keadaan kedukaan, bila kita dalam keadaan resah gelisah, bila kita dalam keadaan sedih merana akibat ada apa yang Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita, kita mohon kepada Allah SWT, Allah lambat perkenankan ataupun tak perkenankan langsung. Mungkin perkenankan, itu kerja Allah Ta'ala, kita tak tahu. Tapi lambat perkenankan, jangan kita menitiskan air mata. Ada orang rumah besar, kereta besar, tapi anak terlibat dengan gejala sosial, anak terlibat dengan dadah, anak terlibat dengan bosnya, bohjan, dengan merempit dan sebagainya. Tidur malam tak boleh. Dia keluar pukul 8.30 pagi, anak keluar pukul 8.30 pagi, dia balik pukul 6 petang, anak tak balik lagi sampai 6 petang pagi esok. Kemana anak pergi? Wallahualam tak tahu. Sampai dia mengadu, Ustaz, saya ni macam-macam ada, harta dah, dunia ni semua boleh beli. Tapi anak saya terlibat dengan dadah, Ustaz. Hati saya tak tenang, Ustaz. Isteri saya hati tak tenang, Ustaz. Duk menangis. Kalaulah saya boleh belikan masa lampau, saya akan belikan masa lampau supaya saya dapat didik anak saya ni tak mengisap dadah. Ini tuan-tuan. Lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, bagilah aku kerisauan aku ni, anak aku jadi elok, tuan-tuan. Anak aku jadi elok, ya Allah. Kerisauan aku ini akan hilang daripada dadaku ini, ya Allah. Nak tidur malam tak boleh, tuan-tuan. Nak tidur malam tak boleh. Tidurlah hotel yang satu malam RM5,000 pun tak dapat tidur, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah cabutkan ketenangan dalam diri. Sebab anak saja. Kita berdoa pun, jangan kita menangis. Kerana kita pernah berkira dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Kita pernah berkira dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkira, dia nak bagi pengajaran kepada kita. Ini. Jadi yang kelimanya, ciri orang mukmin ini kata dalam surah Al-Anfal, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah sebenar-benarnya orang-orang yang mukmin. Inilah mukmin yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kesempatan masa ini, insya-Allah, kita telah membicarakan panjang berkaitan dengan ciri-ciri orang mukmin. Saya ulangkan balik. Yang pertama kata Allah Taala, kalau kamu nak menjadi mukmin, ini ciri-ciri yang pertamanya ialah apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bergetar hati kita. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Al-Quran Karim, maka bertambah iman kita. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah kepada Allah SWT kita sangkutkan harapan. Yang keempat apa dia? Yang keempat ialah orang-orang yang mendirikan solat. Yang kelima ialah orang-orang yang menafkahkan ataupun infakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Inilah ciri-ciri orang mukmin. Kalau tuan-tuan ada 5 benda ini, insya-Allah tuan-tuan dalam perjalanan untuk menjadi orang mukmin, kita harus berdoa kepada Allah SWT. Tuan-tuan, mudah-mudahan pengakhiran hidup kita ini dalam Islam, dalam mukmin, dalam muttaqin, tuan-tuan. Karena tidak ada benda yang kita dapat bawa bertemu dengan Allah SWT, berada di alam barzah, kecualilah amal ibadah kita. Bila mati anak Adam itu, hanya 3 benda, tuan-tuan. Kita akan bicarakan dalam rancangan yang lain. Saya doakan tuan-tuan dan puan yang menonton rancangan ini, mana tadi kalau menonton dalam keadaan sedih, insya-Allah lepas ini akan menjadi gembira. Kalau menonton dalam keadaan perasaan kusut masa, insya-Allah lepas ini akan menjadi ketenangan. Kalau tadi tuan-tuan ada masalah suami isteri, insya-Allah lepas ini berbaik semula, ya. Mana suami dan isteri sedang memerhatikan, sedang menonton, insya-Allah berbaik semula. Mudah-mudahan seluruh kaum keluarga kita, isteri, anak-anak serta suami, ibu bapa akan beroleh kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah ciri-ciri orang yang mukmin. Sekian daripada saya, Haji Zulkifli Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.